A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadil asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Izinkan saya membaca dua rangkap pantun. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Rauk pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Okey, baiklah, yang berusaha Tuan Mudir Mahat Tafiz Al-Quran wa Sunnah, Ustaz Dr. Ahmad Zaki Haji Abdul Latif. Yang dihormati para asatizah Entakuas, yang dikasihi semua pelajar Bani dan Banat Entakuas, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya warga Entakuas yang dirahmati Allah sekalian. Bagi memberkati dan memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Imran Yusof Al-Hafiz. Falatafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sungguh merdu dan indah alunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Amran itu tadi. Ayat tadi merupakan daripada surah Al-Ahzab bermula ayat 55 sehingga 58. Okay, baiklah, seterusnya dijemput kepada adik Ziyad Hashirin bin Zain untuk memimpin bacaan alunan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton dijemput untuk mengikuti alunan selawat yang akan dibacakan oleh adik Ziyad nanti. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashraqal badru alaina فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita sama-sama dapat ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Tanggal 12 Rabiul Awal, semua umat Islam bersyukur dan bergembira menyambut Maulidur Rasul atau ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda membawa rahmat ke sekalian alam. Lahirnya baginda menjadi contoh dan ikutan yang terbaik bagi umat Islam dan juga umat manusia. Hari ini kita berhimpun bagi tujuan sambutan Maulidur Rasul peringkat Entakuas bertujuan menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaras dengan tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun 1442 Hijrah, iaitu Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Majlis akan diteruskan dengan ceramah Maulidur Rasul. Seterusnya kita akan adakan sesi soal jawab dan kuis yang bertemakan Rasulullah. Pesanan daripada penaja, semua pelajar diminta sediakan buku catatan untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan dan akan ada kuis di akhir ceramah nanti. Semoga usaha kita ini mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah, insya-Allah. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masa yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Majlis diteruskan dengan ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Tuan Mudir kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ahmad Zaki Abdul Latif. Majlis dengan ta'zimnya mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustazah Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pengurusi majlis, Ustazah Atiyah, Ustaz Adam selaku Ketua Muallim, para asatizah Mahad M-Taqwa, Mahad Al-Quran wa Sunnah, Mahad Tahfiz Al-Quran wa Sunnah, para ibu bapa yang dikasihi sekalian, tidak ketinggalan anak-anak, para pelajar M-Taqwas, dan juga tidak ketinggalan juga di ahli tangkuasa pengurusan Mahad Tahfiz Al-Quran Sunnah, dan juga para jemputan hadirin hadirat yang berada dalam majlis ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan rahmatnya kita masih lagi diberi peluang berada pada bulan Rabiul Awwal ini. Bulan yang menjadi bulan yang utama dalam ingatan dan juga dalam perayaan umat Islam. Rata-rata umat Islam hari ini membuat perayaan yang disebut Maulidur Rasul, Majlis Maulidur Rasul, baik di peringkat antarabangsa, nasional dan juga di peringkat daerah. Dan kita tidak ketinggalan selaku Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Sunnah turut sama-sama merayakan atau meraihkan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan majlis hari ini dengan satu kisah yang ringkas yang saya dapat daripada WhatsApp ni. Ceritanya dalam satu pagi atau mungkin petang, satu pertemuan dengan seorang yang berada di kedai kopi, sedang minum, tiba-tiba dia didekati oleh seorang Yahudi, Rabi Yahudi yang menegurnya dan menanya dia adakah dia seorang Muslim. Kemudian mereka berdialog atau bermesra bila diperkenalkan, dan dia mengatakan dia sedang membuat kajian, membuat tesis. Sudah 5 tahun buat kajian berhubung dengan ekstremisme Muslim, atau kita dalam bahasa Melayu kita apa, ekstremisme lah, atau pelampau, gerakan pelampau di kalangan Muslim. 5 tahun. Dan rakan dia yang Muslim ni bertanya apakah dia punya result lah, atau putusan dia. Putusan dia ialah ini yang menakjubkan kita. Dia kata umat Islam ni walaupun dia mungkin kampungnya dibakar, rumahnya dibakar, keluarganya dilakukan penzinaan, dan harta-hartanya dimusnahkan, malah Al-Quran mungkin dibakar. Tetapi apabila
umat Islam ni nabinya dihina atau diapa-apakan, maka ia sanggup menggadai nyawa, sanggup meletakkan kepentingan, kecintaan kepada Nabi di atas segala-galanya. Jadi ini satu kenyataan yang cukup hebat daripada seorang pekaji Yahudi. Dan ini sudah tentu terbukti pada kita bahawa hadis Nabi yang tertera di hadapan kita sekarang ni. Kalau tengok dalam layar tuan-tuan daripada hadis riwayat Muslim ni, bagaimana tidak sempurna Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari keluarganya, hartanya dan dari semua manusia. Jadi peristiwa ini pernah berlaku kepada Nabi, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia kata dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diri dia. Jadi Nabi menegur dia bahawa kamu belum lagi sempurna cintamu ya Umar. Selagi kamu tidak mencintai aku melebihi daripada diri kamu sendiri. Maka sejak itu Sayyidina Umar mengisytiharkan, buat deklarasi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai melebihi daripada dirinya, keluarganya dan semuanya. Barulah Nabi kata al-an Umar, sekarang barulah sempurna imanmu ya Umar. Baik. Hadirin dan hadirat, anak-anak yang dikasihi sekalian, betapa pentingnya kita mencintai Nabi. Kalau kita, macam mana kita nak cinta Nabi kalau kita tidak mengenali Nabi? Bagaimana kita nak beramal dengan apa ini perintah kalau kita tidak berilmu? Jadi marilah sama-sama kita mulai pada hari ini kita belajar bersungguh-sungguh mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dapat mengenali Nabi, bermakna kita mengenali Islam. Bila kita dapat mengenali Nabi, kita dapat mengenali Al-Quran. Kerana Nabi, dalam hadis Nabi, hadis yang riwayat Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi mengenali Nabi, mendekatkan diri kita kepada Nabi adalah suatu kewajipan, suatu keperluan. Suatu walaupun sirah itu sumber sirah itu selepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari segi sumber ni, yang pertama ialah Al-Quran lah, kitab Allah. Kemudian sunnah Al-Quran, sunnah Nabi, kemudian ijma', qiyas dan sebagainya. Jadi sirahnya agak agak yang di peringkat di bawah. Namun dalam sirah itu ada Al-Quran, dalam sirah itu ada sunnah, dalam sirah itu ada ijma', dalam sirah itu ada qiyas. Jadi sirah ini adalah satu perjalanan hidup yang boleh kita katakan the biography atau cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah salah satu faktor kita menamakan ma'had tahfiz kita itu dengan tahfiz Al-Quran was sunnah. Jadi kita tak pisahkan Al-Quran dan sunnah kerana dia adalah dua gandingan yang saling lengkap antara satu dengan lain. Baik. Sekarang ni saya akan cuba mengupas atau berkongsi mengenai satu tajuk berkaitan dengan pentingnya reward, penghargaan. Penghargaan, pentingnya kita menghargai. Kita berterima kasih, dalam bahasa Melayu mudah kita kata berterima kasih, berterima syukran dan sebagainya. Syukria. Jadi pepatah ada mengatakan memberi tidak semestinya mengasihi, tetapi mengasihi itu selalunya disertai dengan pemberian. Ini satu ayat yang kalau kita nak gambarkan seperti kita kalau ibu bapa dengan anak-anak kan, ada dengan anak-anak ni kita terpaksa memberi adanya.
kita terpaksa memberi. Walaupun kita mungkin ada masalah dengan dia, dengan anak-anak kita ni, atau kita sebagai orang yang bertanggungjawab, kita kena bagi macam pemerintah juga kan. Dia kena bagi. Sama ada dia tak kasih atau tak mengasihi dan sebagainya, tapi kewajipan dia ialah mesti memberi. Tetapi kalau sekiranya seorang itu mengasihi kita, bapa tu dia begitu mengasihi kita, maka sudah tentu dalam sifat mengasihi itu ada sifat pemberian. Malah kita tak minta pun dia akan beri. Jadi maknanya apa yang kita dapat faham di sini ialah tentang betapa tingginya nilai sebuah pemberian itu. Pemberian itu kalau kita dapat memahaminya. Baik, dalam Al-Quran ada dua istilah yang digunakan untuk memberi penghargaan ni. Satu dia panggil targhib. Targhib ni maknanya suatu penghargaan lah, galakan. Lawan targhib ni ialah tarhib. Jadi targhib ghain dan tarhib tu tarhib, iaitu menghukum, menghukum. Jadi menghukum pun ada satu kebaikan juga. Tetapi saya sebutkan sini bahawa kenapa targhib ni lebih disenangi, lebih diberi suatu keutamaan kerana targhib itu adalah satu unsur memenuhi satu unsur yang ada pada diri manusia, iaitu kita lebih kuat pengaruhnya. Maknanya targhib ni adalah fitrah. Maknanya pemberian ni, kalau kita memberi sesuatu, bukan saja manusia muslim, bukan muslim pun, kalau kita nak dapat penghargaan dia, ialah kita memberi, kita hadiah. Sebab itu memberi hadiah, tukar hadiah. Kan dulu ada program kita tukar-tukar hadiah. Pergi satu tempat kita tukar-tukar hadiah. Walaupun kadang-kadang hadiah yang kita dapat tu nilainya lebih kurang atau kurang daripada kita, tapi kita suka kerana kita dihargai. Jadi pentingnya itu adalah fitrah manusia. Sebab apa manusia ni dia tak suka dihukum? Kerana memang manusia ni dialah bila dihukum ada akibat dia, ada kesan dia, kesan negatif. Walaupun jangka masa panjangnya mungkin ada positifnya, tapi dari segi secara fitrahnya manusia ni memang suka diberi hadiah. Tapi kalau beri hadiah tu dengan tujuan yang tertentu, namanya rasuah pula, tak boleh. Jadi kita beri itu satu kerana keikhlasan lah. Jadi daripada hadiah, imbalan, kesenangan dan kenikmatan, itu menjadi fitrah manusia. Jadi dalam Al-Quran memang Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sari'u, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Maknanya yang kita nak segera bukan wang ringgit, gaji kan, abuan. Tu kalau dapat segera pun bagus juga kan. Tapi yang paling utama ialah kita dapat keampunan. Keampunan itu memang memang kita amat diperlukan sebagai seorang hamba lah. Kalau Allah Ta'ala ampun, maka kita dapat pengampunan dan kita mungkin dapat rahmah, kasih sayang lah. Dan bila Allah Ta'ala kasih dan sayang, maka Allah Ta'ala berilah nikmat itu atau hadiah itu kepada kita. Dan hadiah yang paling hebat ialah syurga yang luasnya Allah Ta'ala kata ka'ardis samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Macam kita ni. Macam kita yang M Taqwas ni. Nama pun M Taqwas. Jadi mudah-mudahan orang yang bagi nama tu dapat pahala dah. Kita ada tujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya next. Baik. Jadi kita sebutkan tadi iaitu pengaruh pemberian hadiah, terutamanya hadiah, lebih kuat pengaruhnya daripada pemberian hukuman. Jadi maknanya kalau kita nak buat pilihan antara keduanya, sudah tentulah hadiahlah yang lebih utama, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kelahiran baginda ni. Baginda banyak menunjukkan contoh-contoh betapa Rasulullah amat menghargai penghargaan walaupun yang memberikan tu orang bukan Islam. Jadi Rasulullah seorang yang suka memberi. Sampai kadang-kadang dia sanggup berhutang kerana menyempurnakan satu-satu pemberian. Dan baginda sanggup memberi sehingga orang yang menerima tu menyampaikan kepada kaumnya bahawa Muhammad, pergilah dapatkan Muhammad ni kerana dia memberi suatu pemberian yang memenuhi kehendak orang yang meminta. Hebat kita. Jadi betapa baginda ni seorang yang pemurah. Ni seorang yang paling ajwadun nas, yang paling pemurah, paling kuat memberi. Baik, kita pergi seterusnya ialah kita lihat beberapa ciri penghargaan yang penting. Kita lihat yang pertama sekali, sebelum tu minta okey. Sanjungan yang tulus, ni penting. Ini yang penting untuk kita, bila kita menyanjung atau kita kata memuji, biarlah pujian itu datang daripada lubuk hati kita. Bukan di bibir saja. Bukan orang kata macam manis tebu di mulut. Kita memuji itu kerana betul-betul kita layak mendapat pujian. Dan juga pujian itu tidaklah melampau-lampau. Pujian-pujian itu biar sederhana tetapi tulus, ikhlas daripada seorang guru, seorang bapa, seorang rakan. Jadi kita menyanjung ni bukan saja guru aja, termasuk rakan-rakan kita pun. Kalau rakan kita, kawan kita mendapat sesuatu, maka kita puji dia. Jangan pula kita cemburu dengki kesumat, dengki khianat, tak boleh. Kena orang panggil, bagi dorongan pada rakan kita, dorongan pada diri kita, dan kita ingin menjadi seperti beliau. Contohnya lah, kalau seorang itu dapat khatam Al-Quran dalam masa yang singkat, contohnya dapat baca Al-Quran dengan baik, dapat bagi para sahabatnya, dapat bagi persembahan yang meyakinkan guru dan sebagainya, ibu bapaknya, maka sudah tentunya ia akan memberi kesan atau keberhasilan dan prestasi yang lebih tinggi pada masa akan datang. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat beberapa ciri penghargaan ni. Yang saya sebut tadi, satu yang ciri yang utama bila kita membuat penghargaan atau kita reward atau kita memuji, biarlah pujian itu pujian yang tulus, ikhlas. Mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah, bukan kerana kita nak, orang kata Jack lah naik, tak boleh. Kita bukan ada udang di sebalik batu, bukan ada sesuatu yang kita membuat pujian itu, sesuatu kebenaran lah. Jadi kita puji dan kita bersamakan dengan penghargaan berbentuk hadiah. Walaupun hadiah itu kecil, tapi amat besar nilainya bagi seorang yang mencapai satu pencapaian. Dan kadang-kadang bila umur dia 20 tahun, 30 tahun, dia kenang balik
Maka biasanya lah orang yang kurang berjaya ni, dia akan dia mungkin dia kata silaplah dulu, aku tak bersungguh-sungguh belajar. Kalau aku dapat sungguh-sungguh, nanti bolehlah aku tunjukkan kepada diriku, pada keluarga aku, hebat aku dulunya. Inilah. Jadi kamu anak-anak ikut perjalanan bapa ni. Contohnya lah ibunya dan sebagainya. Ini pentingnya benda tu, walaupun kita tidaklah tujuan untuk riak, menunjuk-nunjuk. Riak tu salah lah, riak tu. Kita pergi cerita ke orang, tunjuk dalam Facebook, daripada IG kita, tak seberapa pun kita heboh sekampung. Contohnya kan. Jadi kalau kita menjelaskan, presentkan kita punya biografi kita dengan keperluan, tidak ada sesuatu yang salah. Sebab sebagai bentuk imej kita. Tapi kalau kita terlalu melampau-lampau, puja bodek diri sendiri, naik lift orang kata, naik bakul. Jadi perkara itu boleh jadi riak, atau kita tujuan untuk kita mendapatkan suatu kedudukan keduniaan ni. Kadang-kadang dengan itu meruntuhkan orang lain, kedudukan orang lain. Itu tak patut berlaku dah. Jadi ini di kalangan pelajar pun begitu juga kadang-kadang dia mencemuh orang lain, menghinakan orang lain, merendah-rendahkan rakan dia, contohnya kan, mencemeh, atau menjadikan orang lain rasa rendah diri, dia hebat, tak ada orang yang paling hebat, itu tak boleh, itu riak nama dia, takabur, sombong, ego. Jadi ini penyakit orang yang berilmu, orang yang ada kuasa, ini penyakit dia. Sebab itu kita kata ada orang yang menyalahgunakan perhargaan hadiah ni untuk kepentingan mendapat kedudukan. Seperti bagi hadiah. Bagi hadiah, kadang-kadang macam dalam sekolah pun begitu juga. Dia kadang-kadang dipaksakan ibu bapa bagi hadiah. Kerana apa? Kerana nak rasuah. Tapi tak sebutlah rasuah. Tapi memberi hadiah itu maknanya dengan harapan guru itu menyanjung dia, memuji dia. Itu silap lah, tak betul lah tu. Niat tak betul. Jadi kita betulkan niat. Niat ikhlas. Kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Itu yang payahnya. Tapi itulah hebat umat Islam ni. Hebatnya umat Islam ni. Dalam dunia kita kata kita menggunakan media online dan hubungan yang tidak visual ni, dapat menjadikan kita tu lebih ikhlas. Walaupun kita berhadapan dengan guru yang duduk di mana? Di Thailand contohnya, dengan Ustaz Imran. Tapi bila kita nak keluar majlis, kita minta izin kepada Ustaz. Kenapa? Kerana yang menentukan ialah bukan jaraknya. Dia kadang-kadang kita hubungan kita dengan guru ni, kalau jarak jauh ya, kita boleh buat macam-macam dah. Macam tu juga dengan ibu bapa kita. Jauh pada ibu bapa ya, tutup skrin. Tak buka tu kan. Atau buka game dan sebagainya. Tapi budak-budak mahat kita tak buat macam tu lah, insya-Allah. Okey. Satu perkara yang penting juga penghargaan ialah berdoa untuk murid. Berdoa untuk murid. Berdoa ni bukan saja untuk murid lah, untuk orang ramai. Boleh juga untuk ibu bapa kita. Jadi satu penghargaan juga. Kita berdoa. Bila kita berdoa, ibu bapa kita masih hidup. Dia dapat pahala masa tu juga. Kalau bapa kita meninggal, ibu kita meninggal, lagi dapat pahala dah masa meninggal dia. Kita berdoa kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kita berdoa kepada Nabi kita. Kita berdoa kepada Rasul-Rasul. Kita berdoa kepada sahabat Nabi. Kita berdoa kepada pengikut sahabat, kepada ulama, kepada tabi'in, kepada muslimin dan muslimat, kepada kaum keluarga kita, kepada seluruh kaum muslim. Maknanya doa kita ni begitu syumul sekali, begitu menyeluruh. Jadi itu menunjukkan penghargaan kita besar. Nanti di hari akhirat nanti, kita dibangunkan, orang Islam semua tu menjadi saksi bahawa dia telah mendoakan kepada kami. Mungkin dengan syafaat doa kita, maka orang-orang yang tertentu
dibebaskan daripada api neraka. A'udzubillah, as'aluka jannah. Mudah-mudahan kita termasuk kalangan orang yang mendapat doa. Mendapat doa ni. Jadi macam kita kan, pelajar-pelajar kita yang 58 orang ni kalau mereka ni semua berdoa kepada kaum muslimin di Malaysia, berdoa kaum muslimin di mana? Di Perancis, di mana-mana kan. Berdoa supaya dihindarkan daripada wabak COVID-19 ni. Jadi bila kita berdoa, maknanya doa kita itu satu penghargaan yang besar kepada seluruh masyarakat. Lebih-lebih lagi lah berdoa kepada bapa kepada anak, kepada doa guru kepada murid dan sebaliknya. Okey, salah satu cara yang saya nak tonjolkan atau nak diamalkan, terutama kalangan para asatizah kita dan juga kepada ibu bapa pun, iaitu mempamerkan nama atau mungkin bukan saja nama, mungkin aktiviti ke di papan kenyataan. Saya pergi ada sebuah rumah, dia buat satu kata-kata. Jadi setiap minggu tu ada kata-kata dia. Apa maknanya? Macam kita kata be excellent. Jadi excellent. Bercakap benar pada setiap waktu. Misalnya kan kata-kata tu diletakkan di papan kenyataan atau mungkin dalam macam kita sekarang ni, mungkin kita bila buka saja kita punya komputer keluar macam-macam peringatan kan, doa dan sebagainya. Jadi ini penting. Tapi bagi sekolah macam M-Taqwas ni, kita memang dah amal sebelum ni nama-nama yang dalam QR code tu, iaitu minggu ni siapa tokoh yang terbaik kan contohnya. Jadi ini penting bagi kita, malah di pelajar tu sendiri nanti akan menjadi ingatan dia bahawa dia menjadi pelajar terbaik, atau berapa tahun dia berada di M-Taqwa, dia mendapat highlight sebagai tokoh berpuluh kali contohnya. Jadi macam Ziyad hari ni kan, dia mempersembahkan, dinyatakan sumbangan dia dan boleh letakkan senarai panjang, walaupun itu bukan tujuan kita nak pergi ceritakan kepada orang kita punya aktiviti sumbangan kita, tapi kita seolah ini satu rasa kita telah membuat sesuatu, bukan kerana untuk riak dan sebagainya. Perkara yang berikutnya ialah sebagai seorang guru ini share untuk guru-guru kita lah, para asatizah atau para ibu bapa pun, iaitu menempatkan diri kita sebagai sebahagian daripada murid. Jadi maksudnya kita bila berada di kalangan murid tu, kita tidaklah memisahkan diri, isolated orang kata. Jadi kita bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka. Boleh senda gurau dalam batas yang tertentu lah. Jangan senda gurau ni sampai melewati batas kan. Jadi boleh senda gurau pada waktu yang tertentu, boleh bermain sekali. Dan malah Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun, apabila baginda berada di majlis, orang lain, orang luar ni, dia tidak tahu mana satu yang dikatakan Muhammad itu. Jadi maknanya Nabi kebersamaannya begitu tinggi bersama dengan para sahabat dan para pengikutnya. Okey, seterusnya penting juga ialah kita menyampaikan berita penghargaan ni, reward ini, apa-apa pun kepada parent, kepada ibu bapa. Dan ibu bapa kena ambil perhatian dan bagi syabas, bagi tahniah, bagi hadiah, bagi makan special. Tapi maknanya janganlah kita menganaktirikan anak lain. Maksudnya kita yang lain-lain pun kita sanjung juga, dan menjadi anak itu menjadi pendorong, menjadi menjadi galakkan kepada yang lain untuk sama-sama memberi sumbangan. Baik, seterusnya ialah
apa yang ada di sebalik sebuah pujian atau penghargaan itu. Itu yang penting. Apa yang ada di sebalik pujian, penghargaan. Kita tu memang suka dipuji. Kita memang suka bagi artis dia suka dipuja. Tak? Kita kadang-kadang buka tengok kita punya Facebook, kita tengok berapa kita punya rating kita. Jadi kadang-kadang itu menjadi jadi satu daya tarikan atau menjadi satu bagaimana kedudukan popular seorang itu. Jadi walaupun itu bukanlah tujuan matlamat kita kan, tetapi kalau kita ada kemampuan mempengaruhi, why not orang kata, kenapa tidak? Ada pendakwah-pendakwah kita yang dia punya ratingnya cukup tinggi dan dia boleh dapat sumber kewangan pula. Macam kita kata YouTube. Ada orang yang mendapat gaji dengan penggunaan YouTube untuk membuat aktiviti dipanggil short video dan sebagainya. Tapi yang lebih penting yang kita nak sebutkan ialah betapa kita menggunakan kemudahan yang disediakan oleh Allah untuk kita menjadikan diri kita insan yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa sebagai selalu kita slogankan, selalu kita ingatkan, bertakwa itu ialah kita menurut apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Jadi saya fikir sekadar itu dulu dan kita berhenti untuk aktiviti yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Sekiranya ada persoalan, saya akan bacakan. Ada ke? Okey. Nampaknya insya-Allah alhamdulillah semua faham kot dengan apa yang pengisian telah disampaikan Tuan Mudir tadi. InsyaAllah harap-harapnya. Tak apa, kita ada soalan sekarang, kami akan sediakan soalan dalam kuisis nanti. Okey, jadi saya secara kesimpulannya daripada apa yang disampaikan oleh Tuan Mudir tadi. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Penghayatan Al-Quran dan As-Sunnah mesti lekat di jiwa dan tidak boleh dipisahkan sama sekali. Itu Al-Quran dan As-Sunnah juga sebagai panduan hidup kita kan sebagai seorang Muslim. Yang keduanya, jadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan sepanjang masa. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan, tauladan yang baik. Jadi memang Rasulullah ni kita patutlah patut dan semestinya kita jadikan role model dalam kehidupan seharian kita. Banyak lagi poin-poin yang telah di-sharekan oleh Tuan Mudir, tapi saya rasa itu yang saya boleh buat kesimpulan. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amal dan sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama, para pelajar semua diminta untuk menjawab kuis berkenaan sirah Nabi. Ada telah di-sharekan dalam grup menggunakan quizzes, apps quizzes. Kod game pun telah dikongsikan. Akhir kalam, saya mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya. Di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Para pelajar boleh terus menjawab soalan kuis Maulidur Rasul di aplikasi Quizizz. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.